menggunakan lambangnya. Jadi yang dipangkal oleh pengundi, soalannya kenapa Datuk Seri tak angkat sumpah menjadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu? Saya teruja juga bila Ketua Duli Yang di-Pertuan Agong memberikan saya pada malam itu. Ya memang pilihan kerana saya sebagai parti yang telah memenangi terbanyak kerusi pada masa itu, kerana tiap-tiap yang bertanding di bawah Pakatan Harapan menggunakan lambang keadilan. Jadi ini sejarah, ini fakta. Betul. Jadi bila saya kata Ketua Duli, sebab kita telah membuat perjanjian. Janji ini dalam mana-mana adalah penting. Itu menunjukkan integriti kita seseorang manusia itu. Pegang pada janji, dan itulah yang sebabnya saya kata tak apa kalau kita dah janjikan bahawa itu kalau kita menang, Perdana Menterinya Tun Dr. Mahathir, saya menjadi timbalannya, dan Perdana Menteri yang menunggu adalah Anwar Ibrahim. Itu perjanjian kita. Salam sejahtera dan salam reformasi. Baik, dan begitu apa kita rasa macam apabila berada di tengah-tengah kita ni seorang yang nama dia sangat besar dan begitu gas sekali, kita jadi tidak terungkap, tercakap, gementar. Baik, semoga semua sihat sejahtera, bergembira dan bersama ahli keluarga di rumah. Teruskan stay at home. Kita jaga, kita yang paling penting adalah kita sentiasa perhatikan dan patuh pada SOP kerana kita masih dalam pandemik COVID-19. Dan hari ini, hari Jumaat 11 September 2020, kami akan bergandingan bersama sepanjang siaran ini. Saya Jalius. Saya Fini. Okey, seperti kami janjikan, kami akan bawakan khas buat anda semua yang cukup istimewa, dan tidak lain tidak bukan, Fini. Ya, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail. Ya, mantan Presiden Parti Keadilan Rakyat yang juga mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia pertama, yang merupakan wanita, ya Fini, dan ini merupakan sejarah bagi negara kita, dalam negara kita sendiri. Baik. So, selamat datang ke Sabah. Ya, selamat datang Datuk Seri. Ya. Datuk Seri, bolehkah kami berbahasa yang lebih sedikit macam kami boleh panggil kawan kah? Boleh ya. Baik Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Kita terus kepada soalan lah Fini ya. Yang pertama Datuk Seri, kawan masih Datuk Seri pula saya. Boleh kawan ulas sedikit tentang COVID-19 ini, kerana ketika mula wabak ini Datuk Seri sendiri menjawat timbalan Perdana Menteri. Jadi boleh ulas serba sedikit. Terima kasih. Memang saya terima kasihlah kerana sudi menjemput saya bersama-sama dalam siaran ini. Dan soalannya memang saya jangkakan. Dan masa itu memang negara tidak menyangka bahawa kita akan dilanda COVID dengan begitu teruk sekali. Sekarang ni bila dah kes meningkat, naik kepada 3 angka, pada masa itu saya bila kena je wabak ini, saya telah memanggil mesyuarat tergempar. Masa itu adalah public holiday kerana kita menyambut Raya Cina. Jadi hari itu memang public holiday, saya panggil mesyuarat dan semua datang, ada kerjasama yang erat antara Ketua Pengarah Datuk Seri Hisham, Dr. Nur Hisham pada masa itu, tapi sekarang Tan Sri, dan IGP dan semualah yang berkenaan, yang Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, semuanya kita datang dan bermesyuarat bagaimana kita nak menangani masalah ini secara menyeluruh supaya kita dapat membendung sebaik mungkin. Dan itu tepat dengan apa yang langkah-langkah yang kita buatkan. Memang alhamdulillah kita masa belum PH diubah dan dijatuhkan, 11 hari memang free daripada COVID. Sampailah kluster kedua
apabila kes yang ke-26 dia balik pada dari Shanghai. Dia dah sama-sama dalam mesyuarat, dia daripada UDA ya. Dan itu menyebabkan kita kena buatkan saringan yang lebih 126 orang mesti dibuatkan saringan lepas itu. Jadi nak katakan bahawa kita tidak menangani masalah itu tak benar. Saya juga pergi sebab ini adalah dekat dengan hati saya dapatkan banyak juga komen-komen tidak sekat pelancong-pelancong daripada negeri China, daripada Wuhan. Kita memang sekat, tetapi belum pada masa itu mengikut panduan yang dibuatkan oleh WHO. Memang tidak perlu, dan saya telah pergi masa hari itu juga, hari Ahad saya ingat, saya pergi minta appointment secara tergempar juga, jumpa dengan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir pada masa itu, pada Perdana Menteri, untuk mendapatkan cara-cara supaya kita nak bendung dengan lebih ketat lagi. Namun atas pendirian bahawa WHO tidak memberikan syarat begitu, kita ikut. Okey, so rasanya dah jelas, dah jelas. Memang sangat jelas. Sangat jelas. Dan okey, so kita pergi ke soalan nombor 2 ya, Kak Wan ya. Okey. So pada 18 Mac tu, pada 18 Mac 2020 tu, kita tiba-tiba dikejutkan sebab kita diperintahkan, diisytiharkan perintah kawalan pergerakan PKP. So semua orang tidak dibenarkan keluar. So rasanya macam bagaimana situasi tu, yang situasi kepada Kak Wan dan keluarga? Memang itu kejutan sebab kita sekarang, dulunya kita bebas keluar sana-sana, tetapi sekarang ini kita mesti jaga kita lah ya. Dan bila ini perintah berkurung ya dikatakan terjadi, ini adalah hikmah juga. Kita ada talian kekeluargaan itu ditingkatkan. Kita terpaksa berada dalam rumah, dan dengan keluarga, dan meningkatkan talian antara kita. Dan satunya saya juga rasa khawatir pada masa itu. Talian kasih dan apanya mestilah diteruskan. Dan saya dapat tahu bahawa talian kasih mungkin ada berhentikan pada disekat tu kan. Sebab kadang ada masalah masa saya dulu dekat KPWKM, masalah keganasan rumah tangga semua tu yang berlaku. Jadi mesti ada outlet untuk mereka mendapatkan pertolongan ataupun mana-mana untuk memberi aduan ya. Setuju. Itu. Jadi tetapi ada hikmahnya, sebab bila kita ada menjaga gerakan kita ni, kita eratkan talian kasih antara kita. Ya, itu yang paling saya setuju. Baik, mungkin ada nasihat daripada Kak Wan kepada warga Sabah yang khususnya yang sedang bersuasana dalam kempen pilihan raya ini. Silakan Kak Wan. Memanglah ya, satu pilihan raya negeri yang kita rasa tak sepatutnya lah ya, kerana mungkin politik ya. Tetapi ini dah berlaku, dan sekarang rakyat Sabah mesti membuat pilihan yang bijak. Pilihlah ya, pilihlah yang telah memberikan ya khidmat kepada rakyat. Tidak ada masalah yang berkaitan dengan rasuah ke apa ke, yang memberikan satu gambaran bahawa kerajaan itu tidak boleh dipercayai. Setuju. Itu tak kira, bukan kira orang Semenanjung ke, orang Sabah ke, orang siapa ke, tetapi orang yang berintegriti mesti dipilih. Betul. Setuju. Tapi jaga penjarakan, jaga kita dalam suasana wabak. Okey, so bermandangkan, saya sebagai anak muda Sabah, khususlah kepada semua anak anak muda-muda Sabah, rasa cukup teruja dengan atas kegigihan dan ketabahan Kak Wan sebagai seorang wanita memerintah negara. Okey, so secara umumnya ramai menganggap wanita ni lemah, tapi Datuk Seri ataupun Kak Wan membuktikan berupa yang wanita tu tak lemah, dan ini terbukti, dan bukan hanya di Malaysia,
di seluruh negara. Dia terbukti di seluruh negara. So, dan Parti Keadilan Rakyat berjaya menubuhkan kerajaan pada selepas PRU 14. Boleh betul Kak Wan ceritakan di mana kekuatan dan dari mana kekuatan tu Kak Wan dapat sebenarnya? Tak adalah, saya tak maaflah, tiap-tiap wanita ataupun lelaki pun mempunyai kekuatan yang mungkin mesti dicungkil. Kita menghadapi ujian dalam hidup ini. Dan apabila kita teruji, macam emas kalau digilau itu kan, dia akan kilau. Mungkin gitulah ya, situasinya. Dan ini adalah ujian, dan saya seorang ibu, saya seorang isteri. Betul. Jadi itu yang menyebabkan kalau mula-mula kalau nak diimbas kembali ya, apabila 1998 saya jatuh ya daripada suami saya daripada Timbalan Perdana Menteri jatuh kepada menjadi seorang banduan. Dan saya biasa dikata dalam parlimen ya, isteri seorang banduan. Saya ingat lagi, tetapi itu tidak melemahkan semangat saya. Dan ini kalau saya melihat anak-anak saya ya, masa kecil-kecil lagi masa tu kan, Izzah masa tu 17, yang kecil yang lain. Jadi bila melihat mereka, terutamanya masa mereka tidur ya, saya melihat bagaimana helpless ya anak-anak saya. Jadi ibu mestilah membuat kekuatan untuk itu. Itulah memberikan saya kekuatan. Itu je, bukan tak ada apa. Saya rasa tiap-tiap kita akan mempunyai kekuatan itu apabila kita diuji. Setuju. Dan saya rasa sebab sebenarnya. Betul sekali Fini. Saya pun mengikuti perjalanan Kak Wan dengan seperti apa yang Kak Wan telah katakan tadi. Dalam parlimen pun dia diserang, kata isteri banduan dan sebagainya. Saya di luar pun macam mana seorang perempuan, seorang ibu ini boleh harungi boleh ada kekuatan begitu kuat sekali, dan dia boleh terus bergerak sehingga memimpin parti sebagai presiden di masa suami ataupun Datuk Seri Presiden PKR sekarang ini berada dalam penjara. Jadi saya sangat betul-betul kagum, dan daripada kekaguman itu lahir pula persoalan daripada saya sendiri, Kak Wan. Macam mana persoalan yang terus menjadi persoalan kami sekalian mungkin di satu Sabah ini dalam PRU 14, yang memenangi PRU 14 adalah Parti Keadilan Rakyat kerana menggunakan lambangnya. Jadi yang dipangkat oleh pengundi, soalannya kenapa Datuk Seri tak angkat sumpah menjadi yang amat berhormat Perdana Menteri pada ketika itu? Ini mungkin ni soalan panas ya kawan. Saya teruja juga bila Ketua Duli Yang di-Pertuan Agong memberikan saya pada malam itu. Ya, memang pilihan kerana saya sebagai parti yang telah memenangi terbanyak kerusi pada masa itu. Kerana tiap-tiap yang bertanding di bawah Pakatan Harapan menggunakan lambang keadilan. Jadi ini sejarah, ini fakta. Betul. Jadi bila saya kata Ketua Duli, sebab kita telah membuat perjanjian. Janji ini dalam mana-mana adalah penting ya. Itu menunjukkan integriti kita seseorang manusia itu. Kita pegang pada janji, dan itulah yang sebabnya saya kata tak apa kalau kita dah janjikan bahawa itu kalau kita menang, Perdana Menterinya Tun Dr. Mahathir, saya menjadi timbalannya, dan Perdana Menteri yang menunggu adalah Anwar Ibrahim. Itu perjanjian kita. Okay, so rasanya dah dapat je. Bertalu-talu soalan kita Fini. Baik. Harap Kak Wan tak kekok ya. So kami asyik tanya je. Okay, so soalan seterusnya Kak Wan. Selama 22 bulan menjadi orang kedua dalam kerajaan, iaitu mantan TPM. So apakah suasana dan pengalaman yang Kak Wan boleh kongsikan ataupun ceritakan kepada kami? Mungkin ialah berbeza dengan orang yang merasakan dan yang berdiri sendiri dekat situ. Boleh kongsi tak Kak Wan? Satunya saya rasa ini bukan yang yang saya mahu dalam hidup saya. Saya nak jadi doktor yang baik je. Setakat itu je.
Tetapi apabila diberikan amanah, kita mesti tunaikan amanah sebaik mungkin. Dan saya merasa alhamdulillah diberikan tugas untuk menjaga Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga sebagai Timbalan Perdana Menteri saya melihatkan buatkan tugas-tugas tu. Sepanjang saya buat tugas itu, saya rasa bahawa alhamdulillah penerimaannya ada, dan saya rasa begitu Teruja. Baguslah suasana yang bekerja itu satu kerjasama dan satu kemuafakatan yang baik untuk kita meneruskan dan membangunkan negara kita yang kita cinta ini. Ini yang perlu kita lakukan. Masa itu saya tidaklah merasakan bahawa nak politik, nak beradu domba, nak dapatkan jawatan dan pegang pada jawatan, tidak kira apa, itu tidak terlintas pun dalam hati. Namun apa yang saya fikir pada satu ketika itu yang saya terasa sedikit teruja apabila kita ada perjumpaan pagi dengan Tun Dr. Mahathir dengan warga JPM, Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Tuan Hanifah Apa dia? Hanifah Maidin. Kan dia tak apa sihat. Masa tu kita kena ada sana pukul 8 pagi. Jadi pukul 7.30 dah siap semua. Dia pengsan saya. Dia pengsan. Ya, saya melihat apa itu detik live itu. TV kan? Live TV. Saya dah lama tak jadi doktor. Jadi saya Panik sikit. Panik sikit lah. Tapi alhamdulillah dia sihat. Bas itu. Tapi itu yang salah satu daripada rasa pengalaman saya kan yang tak diduga. Tak diduga. Tapi yang lain itu saya rasa saya menjadi wakil negara apabila Tun Dr. Mahathir menyuruh saya pergi ke APEC, bukan APEC, apa tu? Asia Pacific meeting dengan Europe tu. Jadi apabila saya di interview secara spontan, itu salah satu daripada pengalaman saya. Ya. Baik, kita berbalik kepada Parti Keadilan Rakyat Kak Wan. Selama 20 tahun Kak Wan memimpin daripada sebuah parti kecil sehingga menjadi parti besar yang menjadi tumpuan ramai, daripada tiada wakil rakyat hingga menjadi pemerintah, tetapi akhirnya dikhianati oleh rakan sendiri. Apa perasaan Kak Wan atas pengkhianatan langkah Sheraton tersebut yang telah berlalu menyebabkan kita bertukar kerajaan? Saya memang kecewa benar. Sebab rasakan kita begitu sukar dan pahit maung kita berjuang untuk mendapatkan satu wadah untuk kita memperbaiki negara kita. Kita laungkan reformasi, kita laungkan keadilan, kita laungkan macam tu, dan mereka yang sama-sama dengan saya tu, yang kita bersamakan tahu tu, saya memanglah satu pengalaman. Saya kira bahawa Allah sajalah yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Cuma Allah je yang tahu. Aja Allah saya tahu. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah Islam pun ada banyak juga liku-liku hidup yang kita lalui, dan ini adalah semua yang kita diberikan peluang untuk kita melihat bagaimana kita nak mengatasinya dengan sebaik mungkin. Jangan kata semangat kita luntur, tidak. Ini hanya sedikit sedikit dugaan. Kita ada lagi banyak dugaan dalam hidup kita, dan kita akan mengatasinya dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Tapi bagi saya lah, sebenarnya di sebalik pengkhianatan tu dia terlihat banyak hikmah sebenarnya yang mungkin setengah orang tak dapat rasahi, tapi mungkin orang yang memang berhati
orang cakap bahati rakyat ataupun memang pejuang reformasi dari dulu, dia akan rasa setiap benda tu ada hikmah dan kita boleh nampak sebenarnya. Tapi Fini, saya percaya Kak Wan sendiri yang berada di tempat itu merasa dikhianati itu lebih rasa apabila berapa lama dia sendiri memimpin keadilan dalam tindak menentu perjalanan dia itu dan berjuang bersama-sama seperti kata Kak Wan, laung reformasi, tapi tiba-tiba dikhianati. Saya rasa memang Kak Wan sendirilah yang begitu tahu dia tahap rasa kecewa dia itu bagaimana. Kita mungkin boleh bersimpati dan rasa kecewa, tapi saya percaya Kak Wan lebih tahu yang sukar diungkapkan mungkin kekecewaan itu. Baik, Fini, ada soalan lagi? Tapi sebenarnya benda tu tak menjadi menjatuhkan semangat kita sebenarnya, tapi menjadi penguat sebenarnya. Betul tak Kak Wan? Betul. Okey, soalan terakhir. Mungkin soalan terakhir. Ya, soalan terakhir daripada Fini kali. Belum soalan terakhir. Okey, so kita berbalik kepada PRN di Sabah ya, Kak Wan. Okey, rasanya PRN dekat Sabah ni adakah keadilan tu berpeluang tak? Parti Keadilan Rakyat ni berpeluang tak menang? Ini soalan panas sikit, saya minta maaf ya, kawan. InsyaAllah. Saya rasa sebab kita dah berjuang lama dan memang saya dengar bahawa ramai yang menjadi anggota Parti Keadilan Rakyat. Ya, kita ada yang ini baru-baru ya, bukan yang lama-lama dulu. Betul. Jadi ini menunjukkan bahawa kita memang harapan dan juga masa depan. Yalah, mungkin ada sekarang ini ada gelombang yang ada, tetapi yang menjadi steady tu, itu yang penting tu. Itu mahal. Okay. Baik, sebelum kita sebab kita sudah bersiaran langsung bersama dengan Kak Wan, pelbagai situasi baik sedih dan sebagainya, Kak Wan menjawab dengan begitu teliti dan begitu baik sekali. Dan sebelum kita pergi ke soalan yang terakhir, suka untuk saya mewar-warkan kepada yang sedang mengikuti secara langsung kami, hari-hari penting Sabah, iaitu pada hari esok 12 September hari penamaan calon dan juga 22 September pengundian awal, manakala hari pembuangan undi biasa pada 26 September ini. Baik Datuk Seri, Kak Wan, Datuk Seri Kak Wan, Kak Wan lah ya, baik Kak Wan. Kak Wan pasti mengikuti ada satu isu yang masih hangat diperkatakan pada ketika ini, iaitu seorang mahasiswa, Cik Viviana ya Kak Wan. Dia seorang anak muda mencetuskan viral di media sosial. Apa komen daripada Kak Wan sendiri tentang tuduhan bahawa anak muda tersebut menipu? Itulah. Tetapi alhamdulillah menteri minta maaf, pergi ke Dewan negara minta maaf. Jadi menunjukkan bahawa ada itu. Saya tak payahlah Bebona, dia buatkan tiga menteri. Ucapkan dalam parlimen. Itulah. Jadi saya rasa alhamdulillah lah. Tetapi yang pentingnya isunya bagaimana internet mesti menembusi semua kawasan Malaysia. Betul. Terutama Sabah Sarawak. Itu yang saya rasa kes Vivona ialah memang seorang anak muda yang gigih, menunjukkan bahawa kegigihan dan kekentalan tu ada pada anak muda, terutama di Sabah. Jadi ini salah satunya. Tapi isunya mesti ditangani. Janganlah kata dia tak macam ni. Bukan. Yang pentingnya untuk mendapatkan wireless ni sampai kepada semua pelosok negara kita ni. Walaupun dekat pedalaman ya. Especially pedalaman lah mereka dapat. Sebab saya dulu ada kawan daripada Cambodia. Di Cambodia memang dalam pedalamannya dia tidak ada elektrik apa semua, tetapi dia ada solar. Jadi pada dalam satu hari itu, dalam 2 jam mereka mendapat internet. Sekurang-kurangnya ada. Ini dah mungkin 10 tahun sudah. Betul. Apakah tidak boleh kita membuatkan gitu, dan kita Malaysia lebih maju. Masya Allah, kita boleh buatnya. Sebenarnya
anak-anak muda Sabah ni, diorang ni pandai. Bukanlah anak muda Sabah saja, tapi kebanyakan remaja-remaja yang berpotensi tinggi ni, maksudnya berpotensi untuk memajukan ataupun ke tingkat peringkat yang lebih tinggi. Biasanya dia berasal dari pendalaman. Dan bila kita tak ada kelebihan ataupun kegunaan internet ni, so bagi kita susahlah, tambah susah lagi. Baik Fini. Sebelum kita akhiri siaran langsung kita ini Fini, kita persilakan untuk kata-kata terakhir daripada Kak Wan, sama ada bentuk seruan turun mengundi kepada pengundi-pengundi PRN Sabah 2020 ni. Silakan Kak Wan. Okey, kita datang sini kerana datang besok penerimaan calon. PRN kali ini di Sabah penting. Okey. Undi, keluar undi, jangan tak undi keadilan, undi warisan dan undi untuk mendapatkan kerajaan mandat semula kerajaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan, dan saya rasa sampai di sini saja dulu siaran langsung kita. Dan sebelum saya akhiri, jika ada salah silap daripada saya memohon maaf. Kak Wan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa sedikit.